11 Disember 1993. Satu-satunya tragedi pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Satu daripada 3 blok kondominium ini runtuh menyembah bumi. Menurut Ketua Polis Negara Tun Harif Omar, pihaknya diberitahu terdapat 44 penghuni berada dalam bangunan semasa kejadian pada pukul 1.35 tengah hari. Tapi tiba-tiba saya mendapat panggilan daripada editor saya mengatakan bahawa ada bangunan runtuh di Ulu Kelang. Inilah visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Kalau ikut rekod merupakan kejadian geobencana yang paling dahsyat pernah berlaku di Malaysia. Sebuah blok pensapuri mewah 12 tingkat Highland Towers di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor roboh tengah hari tadi. Laporan awal yang diterima sehingga pukul 7.30 malam ini menyebut sekurang-kurangnya 40 orang dikhuatiri terperangkap dalam runtuhan itu. Nama saya Nasharuddin Tajuddin. Saya pernah berkhidmat dengan TV3. Pada mulanya saya bekerja sebagai kadet jurnalis, broadcast jurnalis. Mayat yang ditemui dari runtuhan kekal seorang. Bagaimanapun, pasukan penyelamat yakin lebih banyak mangsa akan dikeluarkan sedikit masa lagi. Pasukan penyelamat Perancis yang kini berjaya menembusi tangga tingkat 3 petang tadi mendengar bunyi ketukan. Mereka kini berusia memasuki dari bilik ke bilik untuk mencari mangsa. Pasukan penyelamat Jepun pula telah menemui kepala yang dipercayai seorang kanak-kanak berusia di antara 3 hingga 5 tahun. Ketika itu saya sebenarnya tengah bercuti. Bunyi ni macam Hillview, nama tempat tu. Hillview tu kebetulan tempat kakak saya duduk. Di Hillview juga nama dia. So saya pun pergi cek lah dengan kakak saya call. Kakak saya kata, oh tak ada pembangunan runtuh. Lepas tu saya terima panggilan kedua, cakap confirm ada Highland Towers. Lepas tu saya dikerahkan untuk batalkan cuti dan datang ke pejabat lah dengan segeralah sebab newsroom masa tu dah plan nak buat crossover tepat pada jam pukul 8. Bangunan ini menurut wartawan kami tumbang seperti pokok menghempap tanah. Keadaan ini menurut mereka lebih mirip seperti kawasan dilanda gempa bumi. Mempunyai pengalaman lebih 7 tahun dalam bidang geomorfologi, Dr. Syahidah ditempatkan sebagai pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Bidang penyelidikannya tertumpu kepada sifat rekahan kering tanah dan pemula geobencana. Sebenarnya kejadian Highland Tower ni kalau ikut rekod merupakan kejadian geobencana yang paling dahsyat pernah berlaku di Malaysia yang melibatkan binaan manusia. Dan kejadian Highland Tower ini juga merupakan satu-satunya kejadian bangunan runtuh yang berlaku di Malaysia juga. Berdasar laporan, Blok 1 kondominium Highland Towers runtuh dalam masa hanya 5 minit selepas 10 hari hujan berterusan. Keadaan masa tu nampak kelang kabut sikit. Masa tu macam baru berlaku dan peristiwa atau tragedi ini pertama kali berlaku di negara kita pada tahun 1993 Disember. Masa tu kita pun tidak ada kepakaran, tidak ada kumpulan SMART ataupun pasukan SMART yang sebelum tu. Jadi anggota tentera lah dikerahkan dan juga Jabatan Angkatan Bomber dan pasukan keselamatan yang lain lah. Dan ketika saya sampai di lokasi, saya nampak banyak pergerakan di situ dengan polis, dengan bomber, dengan askar. Dan kebetulan masa saya nak buat crossover tu, di lintas langsung tu, helikopter Nuri berada betul-betul ke atas saya dengan menurunkan barangan peralatan menyelamat. Jadi pukul 8, Alhamdulillah,
kami pun berjaya membuat crossover. Insiden yang mengorbankan hampir 48 nyawa penghuni Blok 1 termasuklah anak lelaki tunggal bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tun Musa Hitam iaitu Carlos Rashid. Saya dapatkan maklumat daripada reporter-reporter yang dah ada tu, berapa kematian, berapa tingkat, 12 tingkat dan semuanya lah. Sebab masa tu information tu masih lagi tak berapa clear. Masa tu mungkin belum ada lagi jabatan yang menjaga media untuk membuat press conference ke apa. Jadi kami orang yang pertama sampai. Jadi bila pertama sampai, saya akan mendapatkan maklumat daripada kawan-kawan reporter yang dah berinteraksi dengan pegawai keselamatan di situ. 24 jam selepas tragedi ini, tumpuan utama ialah kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa. Tetapi yang menjadi persoalan ialah bagaimana bangunan ini runtuh. Jadi suasananya memang kelang kabut sikitlah, kan. Masuk hari kedua dan kami pun berkampung di situ sebenarnya. Kami berkampung di situ. Saya rasa kalau tak silap saya sehingga 2 minggu lah kami di situ. Selagi tak jumpa mayat ke apa, kami akan berkampung di situ dan kami akan buat lintas langsung. Kalau tak silap saya setengah jam ataupun 1 jam sekali kita akan buat update lah perkembangan di tragedi Highland Towers. Berdasar fail mahkamah, lebih mengejutkan, pelukis pelan Highland Towers tidak mempunyai sebarang kelayakan untuk merangka bangunan setinggi 12 tingkat itu. Ramai ahli keluarga, kawan dan sanak saudara mangsa turut berada di hospital. Kami diberitahu lebih banyak mangsa dijangka tiba di hospital ini kerana kerja-kerja mencari dan menyelamat di Taman Hillview sedang diperhebatkan. Mengikut sejarah, ini merupakan satu kejadian luar dugaan yang mana kita tidak menyangka kejadian seumpama itu boleh berlaku. Jadi kejadian Highland Tower berlaku pada tahun 1993, lebih kurang 30 tahun lah telah berlalu. Namun kita masih boleh melihat tinggalan Highland Tower itu masih berdiri kukuh. Sebenarnya blok 2 dan 3 yang runtuh blok 1. Jadi kalau kita sorot kembali asal-usul kejadian ataupun pembinaan Highland Tower itu, mereka mula dibina lebih kurang pada tahun 70-an sehingga ke 80-an lah, siap diduki semua. Dan pembinaan itu berperingkat. Dan blok yang runtuh adalah blok yang pertama sekali dibina. Penggunaan jentera berat ialah untuk mengalihkan tiang elektrik sebelum runtuhan. Kalau kita lihat dari segi topografi kawasan yang dibina itu sendiri merupakan kawasan tanah tinggi, kawasan perbukitan. Dan kawasan ini pada dasarnya lah, kalau kita bercakap dalam konteks geologi, memang kawasan yang tidak ideal untuk pembangunan. Tetapi pada tahun 70-an, 80-an, elemen geologi itu tidak berapa dititik beratkan. Maka berlakulah eksplorasi ke atas tanah-tanah yang sebegini yang memberikan panorama yang baik, dan Highland Tower salah satulah projek yang boleh kita katakan perintis di kawasan tanah tinggi di Malaysia ini. Siapkan masing-masing pada tahun 1982 dan 1985. Sehingga ini jumlah mangsa dan butiran mereka masih belum diperolehi. Jadi apa yang berlaku pada hari kejadian, kalau kita gali balik maklumat-maklumat yang kita boleh jumpa, sebenarnya ada beberapa indikator ataupun triggering factor lah behind runtuhnya Highland Tower. Salah satunya ialah hujan lebat yang dilaporkan berterusan 2 minggu sebelum berlakunya kejadian runtuhan itu, dan ini sendiri datang bersama dengan musim monsun pada waktu itu. Kita tahu hujung tahun monsun timur laut mula datang dan kita akan dapat lebih hujan berbanding musim-musim biasalah. I was in my office. It happened on a Saturday when I heard on the radio that the tower has collapsed. So, let's say in about 20 minutes I was here and saw the smoke of the dust of the fallen tower. If I remember correctly, it was 1:30. That was the time I arrived and saw this whole dusty area. Of course, after that is history. It took them
quite some time to clear the tower. Sementara itu, petang tadi, pekerja-pekerja penyelamat lari bertempiaran apabila bunyi kuat kedengaran dari blok bersebelahan. Ketika proses mencari dan menyelamat dilakukan, anggota juruukur dapat mengesan kecondongan sebanyak 20 mm ke hadapan pada bangunan Blok 2 atau Blok B. Ini antara rentetan-rentetan yang membawa kepada ketidakstabilan tanah yang ekstrim dan pada hari kejadian sebenarnya telah berlaku runtuhan secara retrogresif yang dilakukan oleh JKR dan juga MPAJ, yang mana retrogresif ini merupakan runtuhan yang berlaku di bahagian kaki cerun, di bahagian bawah, dan ianya progres ke atas. Akhirnya berlakunya apa yang kita bagi sebagai buckling and bending of pile, yang mana ianya susulan pergerakan secara licin tanah yang menolak bahagian dasar, dan of course di dalam itu ada besi, dan besi-besi itu kata dalam senang kata kita patahlah. Sehingga petang tadi usaha mencari mangsa dalam runtuhan ini tidak berjaya setelah 3 daripada mereka dikeluarkan semalam. Petang tadi, jentolak dan jentera berat lain mula dikerahkan ke tempat kejadian untuk mengalihkan timbunan kondominium runtuh ini. Tak boleh nak bayangkan sebuah bangunan setinggi 12 tingkat tumbang, collapse, dia flatten. Jadi kita boleh nampaklah dengan tandas yang terbuka, pintu, rebah semua. Jadi apa yang sedikitlah orang kata berita yang menggembirakan bagi ahli-ahli pasukan penyelamat ialah mereka dapat menyelamatkan seorang kanak-kanak dan juga pengasuhnya yang berumur 1.5 tahun kalau tak silap saya lah. Di situlah ada sikit keceriaan, orang semua tepuk tangan. Ada nyawa yang masih hidup lagi walaupun dah collapse lah. Blanket dah kawan. Jangan apa. Okey. Okey. Dan masa tu kita tidak ada smart team lagi, pasukan smart kita tak ada. Setahu saya masa tu kita hanya menggunakan pasukan keselamatan lah. Angkatan tentera, polis, bomber, dan kita hanya ada pasukan smart pada 1995. Dari segi topografi kawasan yang dibina itu sendiri merupakan kawasan tanah tinggi, kawasan perbukitan, dan kawasan ini pada dasarnya lah, kalau kita bercakap dalam konteks geologi, memang kawasan yang tidak ideal untuk pembangunan. Tetapi pada tahun 70-an, 80-an, elemen geologi itu tidak berapa dititik beratkan. Pagi tadi, Datuk Seri Dr. Mahathir melawat tempat kejadian tragedi ini buat kali kedua. Selain meninjau kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa, Perdana Menteri turut memberi tumpuan kepada usaha memastikan kejadian seperti ini tidak berulang. In this case, I think the government will have to review this kind of construction, particularly the cutting of trees on hillside, because it's obvious that it is the earth movement which knocked off the base of the building and caused it to collapse.
Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar ketika itu menyifatkan pembinaan kondominium di lereng bukit bercanggah dengan Akta Pemuliharaan Tanah 1950. Akta itu jelas menyebut sebarang pembangunan tidak boleh dilakukan di lereng bukit dengan kecerunan 18 darjah kerana kepentingan alam sekitar. Jelasnya lagi, pembangunan di lereng bukit Highland Towers tidak tertakluk kepada Akta Mutu Alam Sekitar 1974. Malah, pembinaan Highland Towers didakwa tetap diteruskan selepas beberapa kali dihalang. Apa yang berlaku setelah itu ialah telah muncul rekahan-rekahan yang agak obvious di jalan raya dan masalah yang berlaku pada waktu itu ialah tidak ada tindakan susulan yang diambil bersesuaian dengan rekahan-rekahan yang telah muncul. Dalam pada itu, budak lelaki 12 tahun menceritakan detik-detik cemas jurus sebelum bangunan 12 tingkat itu runtuh. Zaharif Afendi tinggal bersama keluarganya di tingkat pertama bangunan itu. Mula-mula daripada atas sekali yang kapak tu. Dia punya maintenance wall tu macam tak kuat. Dia kuat tapi pressure tanah tu kan terlalu kuat sampai maintenance wall tu pun pecah. Bila jatuh, dia jatuh dekat kapak dan betul. Grab crane atau kren penyepit ini digunakan untuk memecah lapisan dinding konkrit sedikit demi sedikit bagi memudahkan operasi menyelamat. Walaupun sehingga ini pasukan penyelamat masih gagal mengesan mangsa yang terperangkap. Walaupun pelbagai usaha dijalankan sejak 3 hari lalu. Suasana sedih jelas dirasai di sini. Anggota keluarga dan sanak saudara mangsa yang terperangkap dahagakan berita mengenai usaha mencari dan menyelamat yang diperhebatkan pagi tadi. Ramai terlalu sedih untuk berkata apa-apa. Dan yang cuba berbuat demikian tidak dapat mengawal perasaan. Kos bangunan dibina di atas tanah dan jika tanah tidak mempunyai satu deformasi yang menyebabkan berlakunya perubahan sifat, pastinya setiap masalah tidak akan wujud. Tetapi ini yang berlaku kerana tanah itu bersifat dinamik, ianya sentiasa terdedah kepada perubahan, proses-proses hakisan, peningkatan tekanan air liang disebabkan oleh kandungan air yang meningkat secara mendadak dan ini adalah antara orang kata sifat mekanik tanah yang menyumbang kepada bagaimana sesuatu cerun itu walaupun orang kata pada dasarnya adalah stabil tetapi apabila elemen kejuruteraan yang lemah disumbang pula oleh sifat tanah yang tidak stabil ini, dia akan menyumbang kepada banyak masalah kegagalan lah dalam konteks bencana kita panggil. Kawasan runtuhan yang sibuk tiba-tiba menjadi lengang apabila semua pihak termasuk kru kami diminta beredar dari sini. Selepas 5 hari kejadian, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke lokasi bencana bagi menjalankan mesyuarat tergempar untuk mencadangkan blok itu diletupkan. Tetapi ditolak oleh pasukan penyelamat kerana berbahaya. Kaji tanah dari atas bukit sehingga ke bawah. Kemudian structural engineer telah meneliti kedudukan bangunan dan akan memberi laporan setiap 10 minit, 20 minit begitu kepada pihak operasi. Dan Tan Sri Rahim dan akan meneliti tiap-tiap ketika dan kalau ada keputusan penting itu maka akan rojok kepada kami. Sehingga ini pasukan mencari dan penyelamat mengeluarkan 3 mangsa yang cedera parah daripada runtuhan berkenaan. Menurut Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar, pihaknya diberitahu terdapat 44 penghuni berada dalam bangunan semasa kejadian pada pukul 1.35 tengah hari. Inilah visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Bomba dan pasukan perubatan masih berada di tempat kejadian. Pesawat Nuri menunggu untuk memindahkan mangsa ke Hospital Kuala Lumpur. Pada kira-kira pukul 4.30 petang, mangsa pertama kejadian ini dikesan iaitu seorang bayi yang masih hidup.
Di situ ada 3 blok. Okey, 3 blok. Satu blok A itu dah tersembam lah ke bumi. So mereka khawatir kalau bangunan B dan C pun akan runtuh kemudian ketika proses menyelamat tu dilakukan. Amaran sekiranya ada pergerakan lain di bangunan B dan C. Jadi laluan untuk sampai pada mangsa yang terperangkap dalam runtuhan. 4 pasukan dikerah untuk membuat terowong seperti ini. Bagaimanapun kami difahamkan, lubang tidak sampai ke tempat mangsa dipercayai terperangkap. Dah wajib tak ada cerita. Wajib tak ada cerita. Jadi kakak makcik dua-dua di sini, makcik tak ada cerita, makcik sedih sangat. Saya tahu keluarga saya sini, dia inilah runtuh ni. Saya terkejut lah dengar tu. Jadi malam saya tak boleh tidur. Express my gratitude to all those people who all their dedication and their sacrifice to try and do the rescue. Unfortunately, it's taken a long time, but that also probably cannot be helped. Hillview properties were fully existing, and Hillview properties, a lot of announcements were made that they were going to do something, but nothing was done. So literally, they abandoned Hillview. Selepas 12 hari usaha mencari dan menyelamat dilakukan, hanya 2 mangsa terselamat dalam kejadian runtuhan bangunan paling tragis di Malaysia. Ia termasuk seorang bayi berusia 14 bulan. Tahun kemudian, pada 2016, Nur Hamidah Najib dan ibunya Umi Rashidah Khairuman dipertemukan semula bersama petugas bomba yang berjaya menyelamatkan mereka di bawah runtuhan Highland Towers. Sekitar SMP, sekolah SMP, saya mencari di YouTube bagaimana kondisi di sana. Dan akhirnya saya menemukan video yang menjelaskan kejadian saya seperti apa dari saya di dalam sampai saya diangkat keluar sama Datuk Muhammad Zaman Khan, sama kemudian dibawa Bapak Nurizan turun dari tangga. Dan semalam semua operasi mencari dan menyelamat dihentikan. Susulan peristiwa tragis Sabtu 11 Disember 1993 itu telah membawa kepada banyak perubahan dalam pelbagai aspek keselamatan. Ia termasuk penubuhan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, serta mewujudkan dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana negara pada Mei 1997 oleh Majlis Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri JPM. Al-Fatihah dan salam takziah kepada mangsa-mangsa yang terkorban.